bab kemaafan kerana tersilap selepas mati, ataupun keampunan kerana tersalah ataupun tersilap dalam pembunuhan selepas mati. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, Iblis berteriak pada hari Uhud di kalangan orang ramai dengan menyebutkan, dengan mengatakan, hai hamba-hamba Allah, ukhrakum, belakang kamu, yani tengok ke belakang kamu. Faraja'at ulahum ala ukhrahum, yang berada di bahagian hadapan berputar ke belakang sehingga mereka membunuh Al-Yaman. Hudzaifah pun berkata, abi, ayahku tu. Faqataluhu, tetapi mereka membunuhnya juga. Faqala Hudzaifah berkata, ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampunkan kamu. Qala, perawi berkata, waqad kana hazama minhum qaumun, segolongan daripada mereka telah pun berundur ataupun mengalami kekalahan, ini orang kafir, hatta lahiqu bit Taif, sehingga mereka pergi ke Taif. Bab firman Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, seseorang mukmin itu tidak boleh membunuh seseorang mukmin yang lain kecuali baru tidak berdosa kalau pembunuhan itu dilakukan dengan tersalah. Babun idza aqarra bil qatli marratan qutila bihi, ini bab kalau seseorang itu mengaku membunuh sekali sahaja, qutila bihi, dibunuh dia kerananya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa ada seorang Yahudi semalam juga, radda ra'sa jariyatin baina hajarain, telah menghentakkan kepala seorang gadis dengan dua batu, mengepit dengan kuatlah dengan dua batu kepalanya dengan dua batu. Faqila laha, maka orang berkata kepadanya, man fa'ala biki hadha, siapakah yang melakukan begini terhadapmu? Adakah si fulan? Adakah si fulan? Sehingga disebut nama Yahudi itu. Maka dia pun mengisyaratkan dengan kepalanya. Setelah itu Yahudi tadi dibawa dan dia mengaku. Maka Nabi SAW memerintahkan supaya dihentakkan kepala dia dengan batu. Waqad qala Hammam perawi menyebutkan bihajarain, dengan dua batu, dua biji batu, seperti mana yang dilakukannya terhadap gadis itu. Bab qatlir rajul bil mar'ah, ini bab membunuh lelaki, yakni sebagai qisas kerana membunuh perempuan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa Nabi SAW telah membunuh seorang Yahudi bijariyatin, kerana seorang gadis. Qatalaha ala awdahil laha, Yahudi itu telah membunuh gadis tadi ala awdahil laha, kerana barang-barang kemas yang ada padanya, pada gadis itu. Babul qisas bainar rijal wan nisa fil jirahat, ini bab qisas, yakni hukuman balas antara lelaki dan perempuan dalam kes-kes jirahat, kes-kes jinayah yang melibatkan luka pada mana-mana bahagian tubuh. Wa qala ahlul ilm, ahli ilmi berkata, yuqtalur rajul bil mar'ah, lelaki dibunuh kerana membunuh perempuan. Wa yadhkaru an Umar, dan ada disebutkan daripada Umar, tuqadul mar'atu minar rajul fi kulli 'amdin yablughu nafsahu fama dunaha minal jirah, perempuan akan dihukum balas kerana melakukan jenayah terhadap lelaki. Fi kulli 'amdin, dalam segala kes sengaja, sampai ke peringkat meragut nyawanya, ataupun di bawah lagi daripada itu, ataupun jenayah-jenayah yang di bawah lagi daripadanya, yang kurang lagi daripadanya.
itulah pendapat Umar bin Abdul Aziz, yang seperti mana diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab. Begitu juga pendapat Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim dan Abu Zinad an ashabihi, daripada ashabnya, yakni ashab Abu Zinad itu. Wajarahat ukhtur Rubai' insanan, saudara perempuan kepada Rubai' telah melukakan seseorang. Maka Nabi SAW bersabda, al-qisas, perlu dihukum balas terhadap dia tu, perlu dia dihukum balas kerana melukakan orang. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, kami telah memasukkan ladud ke dalam mulut Nabi SAW ketika baginda sakit. Faqala, Nabi SAW berkata, jangan kamu bubuh, jangan kamu masukkan ladud ke dalam mulutku. Faqulna, kami pun berkata, seperti mana orang sakit yang tidak suka kepada ubat lah. Baginda berkata begitu. Apabila baginda telah sedar, qala, baginda pun berkata, la yabqa ahadum minkum, jangan tinggal sesiapa pun daripada kamu, melainkan mesti dimasukkan ladud ke dalam mulutnya, kecuali Abbas, kerana ia tidak ikut serta bersama kamu. Bab man akhadha haqqahu, bab orang yang mengambil haknya, aw iqtassa duna sultan, ataupun menuntut bela, menghukum tanpa membawakan kes kepada pemerintah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada A'raj, beliau memberitahu kepada perawi di bawahnya, iaitu Abu Zinad, bahawa beliau telah mendengar Abu Hurairah, dan beliau pula mendengar Rasulullah SAW bersabda, nahnul akhirun as-sabiqun. Dan dengan sanadnya tadi, dia menyebutkan Nabi SAW bersabda, lawit tala'a fi baitika ahadun, kalau ada sesiapa mengintai ke dalam rumahmu dan engkau tidak membenarkannya, khadhaftahu bihasatin, engkau boleh membalingnya dengan batu. Lalu kalau batu itu membuatkan buta matanya, maka na 'alaika min junah, engkau tidak menanggung apa-apa dosa. Diriwayatkan dari Humaid Al-Tawil bahawa ada seorang lelaki telah menjenguk ke dalam rumah Nabi SAW. Nabi SAW pun menghulurkan ataupun membetulkan sesuatu yang tajam lah, macam gunting ataupun anak panah tu, hujung anak panah tu, mata anak panah tu, holorkan ke dia. Faqultu, saya bertanya, kata perawi yang di bawah lagi, iaitu Yahya, yang mengambil daripada Humaid itu, man haddatsaka, saya tanya, siapakah yang menceritakan ini kepada engkau? Beliau menjawab, Humaid menjawab, Anas bin Malik. Babun idza mata fi ziham atau qutila. Ini bab kalau seseorang mati dalam kesesakan ataupun terbunuh dengan sebab bersesak-sesak itu. Qutila gitu saja. Dalam setengah nuskahnya ada bihi. Yani bihi bisababiz ziham itu. Dengan sebab bersesak-sesak itu mati. Macam mana hukumnya? Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, pada hari Uhud orang-orang musyrikun telah pun kalah. Maka iblis bertempik dengan mengatakan, hai hamba-hamba Allah, ukhrakum, tengok ke belakang kamu tu. Faraja'at ulahum, maka orang-orang yang berada di hadapan itu berpatah balik ke belakang. Fajtaladat hiya wa ukhrahum, yang berada di bahagian depan tadi bertempur.
bertempur, bergelut dengan yang berada di bahagian belakang. Huzaifah pun tengok, rupa-rupanya ayah dia ada di kalangan di belakang itu. Ayah dia Al-Yaman ada di belakang itu. Faqala, dia pun berkata, hai hamba-hamba Allah, ayahku tu. Qalat, perawi berkata, siapa? Yani Aisyah. Fawallahi mahtajazu hatta qataluh. Demi Allah, mereka tidak juga berhenti walaupun disebutkan begitu oleh Huzaifah, sehingga mereka membunuh ataupun sampai mereka membunuhnya. Qala Huzaifah berkata, yani selepas peristiwa itu, ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampunkan kamu. Qala Urwah berkata, fama zalat fi Huzaifah minhu baqiyatun hatta lahiqa billah. Huzaifah terus berasa sedihlah kerana peristiwa itu sehingga beliau menemui Allah. Itu satu makna. Satu lagi, pada peristiwa itu ada satu pengajaran yang baik, peninggalan Huzaifah, sehingga beliau menemui Allah, ini sehingga beliau mati, yaitu beliau beristighfar untuk orang-orang yang telah membunuh ayahnya. Babun idza qatala nafsahu khata'an. Ini bab kalau seseorang membunuh dirinya secara tersalah, secara tidak sengaja. Fala diyata lahu, maka tidak ada diat baginya. Diriwayatkan dari Salamah, qala kharajna, beliau berkata, kami keluar bersama Nabi SAW ke Khaybar. Wa qala rajulun minhum, asmi'na ya Amir min hunayatik. Maka ada seorang lelaki di antara mereka berkata, wahai Amir, perdengarkanlah kepada kami alunanmu, alunan lagumu. Fahada bihim, beliau pun sambil mengheret untanya itu menyanyi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, manis sa'iq, siapakah yang mengheret unta itu sambil menyanyi itu? Mereka pun menjawab, Amir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, rahimahullah. Maka para sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak biarkan kami dapat hidup mesra lagi bersamanya? Kenapa engkau tidak biarkan kami dapat terus bermesra dengannya? Fausiba sabihata lailati. Lalu pada keesokan harinya, pada pagi keesokannya, dia terkena. Faqala al-qaum, orang ramai pun berkata, sia-sialah amalannya. Qatala nafsahu, dia telah membunuh dirinya. Falamma raja'tu, bila aku pulang, bila aku kembali, wahum yatahaddatsun, mereka masih lagi duduk bercakap-cakap bahwa Amir sudah sia-sia amalannya, sudah terhapus dengan percuma saja amalannya. Aku pun pergi bertemu dengan Nabi SAW. Aku berkata, wahai Nabi Allah, fidaka abi wa ummi, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Za'amu, mereka mengatakan bahwa Amir telah hilang sia-sia amalannya. Faqala, Nabi SAW terus berkata, kadzaba man qalaha, tidak betul, tidak benar sama sekali orang yang mengatakan begitu. Bahkan innalahu la ajrain ithnain, dia mendapat 2 kali ganda pahala. Innahu la jahidum mujahid, sesungguhnya dia seorang pejuang yang benar-benar berjuang. Ataupun satu lagi bacanya, innahu la jahada majahidah, la jahada majahidah, sesungguhnya dia telah betul-betul berjuang. Dia telah betul-betul berjuang. Wa ayyu qatlin yaziduhu alaih, mana lagi pembunuhan yang lebih mendatangkan pahala daripada pahala yang diperolehinya.
Mana lagi pembunuhan yang lebih daripada pembunuhan ataupun daripada dia tu. Gitu. Kalau dalam hasyiah tu dia tulis ayyu qatlin yaziduhul ajr ala ajrihi. Manakah bentuk mati terbunuh yang akan memberi pahala yang lebih kepadanya daripada yang telah dia perolehi itu. Babul afwi fil khata' ba'da al-maut. Ini bab keampunan dalam pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan secara tersalah selepas mati. Imam Bukhari nak cerita di sini orang yang membunuh orang lain dengan tidak sengaja, dengan tersalah. Dan kalau dia menyesal betul-betul lah, dia menyesal, dia pun sedih, maka dia akan diampunkan. Tidak berdosa, dia akan diampunkan. Dan keampunan itu dia tidak akan dapat rasa, tak nampak kecuali selepas mati baru nampak kesan keampunan itu. Apatah lagi kalau seperti dalam peristiwa ni yang di bawah ni, iaitu Hudzaifah bin Al-Yaman, dia doakan kepada orang-orang yang bunuh ayah dia tu. Dia minta Tuhan ampunkan mereka. Ghafarallahu lakum. Semoga Allah mengampunkan kamu. Lebih-lebih lagi lah Allah akan mengampunkan mereka. Sebab apa? Ni anak sendiri ni minta doa. Jelaslah Hudzaifah ni tahu bahawa ayah dia mati dibunuh dengan tidak sengaja, dengan tersalah oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan apa Imam Bukhari sebut ni keampunan selepas mati? Sebabnya lepas mati itulah baru nampaknya kesan dia tu. Boleh jadi orang yang bunuh secara tidak sengaja saat ni pun sepanjang hayat dia berasa tak senang juga. Tidak akan berasa lega, tidak akan berasa lepas. Tetapi setelah dia mati dengan sebab ada keampunan itu, maka dia tidak akan berasa dah. Seperti semasa hidupnya. Tidak bersalah lah, tidak kata berdosa, tidak kata kena apa-apa, tidak. Kalau bunuh dengan tersalah. Di antara contoh hak tersalahnya Imam Bukhari buat marilah ni cerita hak perang Uhud. Dalam peristiwa tu, perang Uhud tu di salah satu tempat dia ketika orang kafir kalah dah. Di satu peringkat kalah dah. Bahkan setengah daripada mereka tu telah balik pergi ke Taif dah. Itu yang disebut di hujung hadis ini. Tiba-tiba ni peranan syaitan ni, hak ni benda payah ni. Hak ni kena beringat semua lah. Kena beringat semua. Takut-takut jadi gini. Kadang-kadang syaitan ni dia buat lagu tu lah. Kita bunyi suara puak-puak kita, sebenarnya dia buat. Dia buat kejut, tengok tu. Dia buat kejut gitulah kalau kita kata. Tengok alik belakang tu. Alik depan ni patah balik mari tu. Tak khabar ingat dah lah. Khabar kau musuh alik belakang ni. Rupanya dia nak pelaga syaitan. Itu cara dia. Begitu juga kiki lain pun serupa je. Dia nak suruh orang ni buruk sangka, dia nak suruh orang ni berasa tawar hati terhadap satu-satu orang tu. Kadang-kadang dia bolehlah timbulkan macam-macam. Dia bunyi suara orang tu kata pada orang tu tak kata. Tapi kita dengar macam dia kata. Macam dia kata kita. Boleh jadi berlaku begitu. Ataupun kita dengar sesuatu yang tidak baik lah, yang menyebabkan kita jadi buruk sangka terhadap dia. Itu boleh jadi. Syaitan boleh buat. Syaitan boleh buat. Jadi kena beringat. Benda ni telah berlaku di kalangan sahabat-sahabat sendiri. Di kalangan sahabat-sahabat sendiri. Jadi macam mana Aisyah tu dia boleh kata Iblis berkata pada hari Uhud? Tentulah apabila lepas peristiwa ni berlaku, orang cerita kepada Nabi SAW, Nabi royak lah waktu Iblis lah tu. Itu yang tahu. Bukan untuk khusus untuk ni saja. Nak royaknya zaman Nabi dulu pun, sahabat-sahabat tu pun kalau telah mengalami keadaan yang seperti ni, hak lain-lain lebih-lebih lagi lah. Dengan itu kena beringat lagi lah. Tak boleh gaduh, mudah buruk sangka terhadap seseorang, mudah berasa hati. Tak boleh. Sebab gini, kadang-kadang tidak jelas tu. Orang tu royak lagu lain, dia jadi royak lagu lain, dia kata lagu lain, hak ni kata lagu lain, hak ni faham, alah kau tak molek. Dia kena beringat. Yang seumpama ni, takut-takut berlaku lagu ni.
Tapi Hudzaifah ni seorang sahabat yang faham, dia faham mana benda ni, dan Nabi SAW sendiri cerita ini syaitan, iblis ni, kerjaan iblis ni. Maka dia tahulah sahabat-sahabat tadi pun menyesal, sedih, ada yang menangis macam-macam lah sedihnya. Hudzaifah ni dia faham. Bila begitu dia bukan nak marah kepada sahabat-sahabat yang telah membunuh ayah dia tu, tetapi sebaliknya dia minta Allah SWT ampunkan kalau nak kira kesalahan lah, ketelanjuran mereka itu, minta Allah SWT ampunkan. Ini dalam riwayat kita jumpa bawah ni, dulu beberapa kali dah jumpa ni. Dia sebut, Urwah kata ini adalah satu peninggalan Hudzaifah yang baik, pengajaran daripada Hudzaifah yang baik untuk orang kemudian, sampai bila-bila pun, sampai dia mati, iaitu dia duduk berdoa semacam biar Allah SWT ampunkan orang yang bunuh ayah dia. Itu satu pengajaran yang baik yang perlu dicontohi. Tidak kata berdendam pula, tidak. Ataupun satu lagi makna seperti kita kata tadi lah, Hudzaifah berasa sedih lah sampai ke mati mengingatkan peristiwa itu. Bukan sedih manakala berasa hati dengan sahabat-sahabat yang bunuh secara tersalah ayah dia tu, tidak, tapi kerana berlakunya keadaan tu, tentu sekali lah masing-masing itu berasa alangkah baiknya kalau mati itu ketika berlawan dengan orang kafir, bukan sama sendiri lagu tu. Itu yang dia jadi sedih tu, jadi ingat sampai ke mati. Mengikut satu makna lagi, ada dua makna lah sini. Di sini dari segi zahirnya kita tengok keampunan dalam pembunuhan secara tersalah selepas mati. Apa makna? Keampunan ni keampunan lagu mana maksudnya? Keampunan ni seperti kita kata tadi lah, Allah SWT ampunkan. Bukan makna faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf. Bukan hak tu, bukan termasuk dalam hak tu. Bukan keampunan ni daripada pihak keluarga si mati ni, baru dia boleh ampun selepas mati. Mana kalau sebelum mati tu dia tak boleh ampun, gitu kah? Tak ada makna kalau tu. Sebab nak boleh kata ampun kau tak ampun kau terhadap orang yang bunuh ayah dia ni, nak tahu ampun kau tidak ampun, dia maaf kau tidak maaf, apabila ayah dia mati dulu barulah tahu. Ataupun orang-orang lain pun apabila mati hak berkenaan. Kalau selagi tak mati tak boleh nak hukum. Nak kata dia nak kisah, nak lagu mana dia tak mati lagi, ataupun dia tak payah kisah lah, payah dia nak lihat lagu mana, nak buat keputusan lagu mana, dia tak mati lagi. Kok mana-mana pun dia kena selepas mati. Jadi apa maknanya keampunan selepas mati? Ini menunjukkan bahawa keampunan di sini bukan keampunan oleh pihak waliyul maqtul ataupun keluarga yang terbunuh itu. Anak kau macam sini anak, bukan makna keampunan tu, bukan tu. Sebab hak tu sudah tentu kena lepas mati. Nak tahu ampun ke tidak ampun tu. Hak di sini maksud keampunan ni Allah ampunkan. Allah ampunkan di situ. Sebab itulah kalau kita perhatikan dalam hasyiah kita nombor 1, cuba perhati hasyiah kitab ni, afu waliyil maqtul 'anil qatil fil qatl al khata' ba'da al maut al maqtul wa laysa al murad afu al maqtul li'annahu muhal. Kalau kita nak kata diampunkan yang kena bunuh tu pun tak boleh juga. Hak ni maksud keampunan waliyul maqtul terhadap orang yang membunuh dia dalam kes pembunuhan secara tersalah, dia ampunkan. Satu lagi Allah ampunkan. Dia nak ampun kau, kalau dia kata dia nak ampun mesti kena mati dulu, ataupun dia nak terima apa ni, diat. Mana dia ampunlah, kalau terima diat tu dia ampunlah, ataupun dia kalau kisah tak ada sini dan moga apa ni tidak sengaja, tak tahu tu. Bukan maksud ampun di sini ampun maqtul itu, li'annahu muhal wa inna ma qayyadahu bima ba'da al-maut li'annahu la yazharu atharuhu illa fi. Sebab itulah seperti kita kata tadilah, sebab tidak nyata kesan keampunan itu kecuali selepas mati. Lepas tu di hujung tu dia kata, Ibn Battal berkata ajma'u tentang
keampunan waliul maqtul itu hanya selepas mati yang terbunuh tu. Memanglah selepas mati itu barulah ada keampunan dia tu. Tak apalah. Habis itu. Bab firman Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'ah. Di bawah tajuk ni dia tak ada buat mari satu pun hadis. Hanya buat mari ayat tu saja. Tidak boleh seseorang mukmin tu bunuh seorang mukmin yang lain kecuali zahir dia ni, kecuali secara tersalah. Yani kalau secara tersalah boleh. Apakah makna gitu? Tidak makna lagu tu. Tidak makna lagu tu. Tapi kalau zahir tu, kalau tengok zahir dia tu gitulah. Sebab itulah dalam hasyiah ni pun dia kata illa khata'an zahiruhu ghairu murad. Zahirnya tidak dimaksudkan di sini. Yakni hak zahirnya orang mukmin ni tak boleh bunuh orang mukmin lain, tidak boleh bunuh kecuali dengan secara sengaja, tidak sengaja, kecuali dengan cara tersalah baru boleh. Mana apa maknanya? Yang ni kalau sengaja tak boleh, kalau secara tersalah boleh. Pada suruh bunuh kah? Kalau mengikut zahir. Tidak, zahir dia tidak dipakai di sini. Sebab apa? Sebab tidak disyariatkan membunuhnya dengan secara tersalah pun tak ada suruh. Dengan sengaja kau tersalah kau tak ada suruh. Tetapi takdirnya gini, takdirnya illa in qatalahu khata'an. Gitu. Illa in qatalahu khata'an. Asma'i berkata al-ma'na illa an yaqtulahu khata'an. Illa an yaqtulahu khata'an. Yani seseorang mukmin itu tidak berdosa kalau membunuh secara tersalah. Gitulah maksudnya. Baru tidak berdosa kalau dia membunuh dengan tersalah. Kalau tidak, dosa. Mana orang mukmin tak boleh bunuh sebab dosa. Baru tidak berdosa, hak tidak berdosanya kalau dia bunuh dengan tidak sengaja ataupun dengan tersalah. Supaya tu juga artinya kalau dah dia tu tidak salah dan tidak berdosa, supaya dengan hak tadi jugalah diampunkanlah dia tu, supaya dengan hak bab tadi juga diampun juga dia tu. Babun idza aqarra bil qatl marratan qutila bihi. Ini bab kalau orang yang membunuh tu mengaku sekali, qutila bihi, dibunuh dia dengan sebabnya. Semalam kita jumpa dah, sebut dah, iaitu ada yang mengatakan kalau sekali bunuh mengaku tu cukup dah. Tidak kata kena banyak kali. Anda sebut dah semalam. Imam Abu Hanifah kata tak boleh, suka-sukanya kena 2 kali. Dia lagu tu kalau kes zina ni tak boleh sekali, kena 4 kali. 4 kali pula tempat lain-lain pula, tempat lain dalam tak boleh majlis yang sama, tak boleh. Dianya payahlah. Kalau hak kes bunuh ni pun orang yang membunuh tu kena mengaku sekurang-kurangnya 2 kali, sekali tak boleh. Gitu. Di sini apabila Imam Bukhari buat tajuk lagu ni, berarti dia menyokong, dia sependapat dengan jumhur ulama yang mengatakan dalam kes bunuh ni sekali mengaku pun sudah memadai dah. Sudah memadai. Itulah, itu cara Bukhari. Babun idza aqarra bil qatli marratan qutila bihi. Gitu. Dalam hadis ini tak ada sebut Nabi SAW tanya dia berapa kali nak boleh ke dia mengaku. Bila tak ada sebut, bila tanya dia, kira-kiranya pakai hak umum lah, tanya sekurang-kurangnya sekali. Lepas tu dia mengaku sekali, fa'tarafa, dia mengaku. Dia mengaku di sini tak ada sebut banyak kali, tapi dia mengaku sekurang-kurangnya sekali. Sekali itulah yang dipakai. Gitu dia ambil. Hak itulah hadis tu juga.
Begitu. Lepas pada tu dia mari hadis tu. Hadis sama lah, hadis sama. Lafaz dia beza sikit-sikit lah lafaz dia, tapi benda sama. Cuma di sini dia sebut Hammam menyebutkan dua tu. Dua batu baina hajarain. Sebab ada yang menyebutkan batu gitu saja, menyebutkan batu. Tapi Hammam dalam riwayat dia ni dia sebut dua batu. Mana dia ambil dua buji batu, so dia gitulah kira-kiranya. Dia gitu. Dia kepala tu buat gitu. Dengan batu tadi. Dua biji batu. Hak semalam juga cerita tu juga. Cuma hak nak sininya kepada dia, iaitu dibawa Yahudi tu mari. Bila dibawa Yahudi tu mari, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, fa'tarafah, dia mengaku. Dia mengaku sekurang-kurang bila kata mengaku ni sekali. Tak ada sebut di sini berapa kali. 2 kali. Tak ada sebut. Dalam riwayat mana-mana pun dengan jelas sebut 2 kali dia mengaku. Setelah 2 kali dia mengaku, maka Nabi gini tak ada. Semua disebut mengaku, dia mengaku. Dalam masalah pengakuan ke apa ni, dia serupa dululah. Hak kes pengakuan ni hak tidak saksi lah. Kalau saksi lain, yang sabit berdasarkan saksi lain. Kalau berdasarkan mengaku ni dia boleh dibatalkan hukuman itu, pelaksanaannya sekiranya dia tarik balik. Dia tak mengaku pula, dia menafikan pula kemudian, walaupun secara dusta. Tapi kalau dia mengaku tu, gitu. Babu qatlir rajul bil mar'ah. Semalam kita sudah jumpa dah, panjang dah juga sebutnya, iaitu ada 2 aliran kan. Ada yang mengatakan berdasarkan ayat Quran al-hurru bil hurri wal 'abdi bil 'abdi wal untha bil untha tu, dia kata kena sama taraf di antara pembunuh dan yang kena bunuh tu, barulah ada hukum qisas. Adapun kalau tidak sama taraf, yakni kalau lelaki membunuh perempuan, lelaki itu lebih daripada perempuan, maka lelaki itu tidak kena bunuh. Tapi kalau perempuan bunuh lelaki, kena bunuh. Kalau orang Islam bunuh orang kafir, tak kena bunuh. Tapi kalau orang kafir bunuh orang Islam, kena bunuh, seperti kita sebut semalam lah. Imam Bukhari tidak sependapat dengan hak ramai-ramai ni, hak disebut semalam kita baca dah. Bahkan dia sependapat dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah ni. Sebab apa? Qatlir rajul bil mar'ah, dibunuh lelaki kerana membunuh perempuan. Sebab apa dia buat tajuk lagu ni? Sebab dia tahu dah lah, ada orang kata dah orang lelaki tak kena bunuh, muka tidak sama taraf dia. Kan dalam ayat tu kata wal untha bil untha. Wal untha bil untha, kalau sama-sama perempuan baru kena bunuh, kena qisas. Kalau lelaki bunuh perempuan, lelaki tu kan dia lebih dari segi kedudukan dia dalam agamanya, lebih daripada perempuan, maka tak kena. Imam Bukhari tak seterima. Serupa dengan Imam Abu Hanifah juga, dia mengatakan tidak. Ni anak kes bunuh ni serupa. Sinilah. Ini menunjukkan bahawa Imam Bukhari ni dia tidak Syafi'i. Walaupun dalam perkara misalnya kita kata akad tangan dalam semaya tu, memang serupa dengan Syafi'i banyak. Begitu juga dalam baca Fatihah dalam sembahyang, serupa dengan Syafi'i. Tapi banyak sangatlah hak lain-lain yang tidak serupa dengan Syafi'i, di antaranya hak ni. Di antaranya hak ni. Bab qatlir rajul bil mar'ah. Ini bab lelaki dibunuh. Lelaki dibunuh. Dengan sebab membunuh perempuan. Itu orang panggil, banyak kali dah kita jumpa idhafat masdar. Idhafat masdar kepada maf'ul.
bukan idafah masdar kepada fa'il tu. Babu qatlir rajul, qatlir rajul, babu qatlir rajuli. Ar-rajuli itu bukan jadi fa'il tu. Tapi makna bab yuqtalur rajulu biqatlihi al-mar'ata. Begitu. Kalau kita nak takdirnya, bab dibunuh orang lelaki dengan sebab dia membunuh perempuan. Itu baru jelas kan lagu tu. Idafah masdar kepada maf'ul. Maknanya ar-rajul ini hak kena bunuh, bukan dia yang membunuh. Dia yang membunuh tu faham selepas bil mar'ati tu, bukan daripada situ. Dia membunuh biqatlihi al-mar'ata. Lepas ba' tu baru ada pula biqatlihi al-mar'ata. Situ baru qatlihi idafah masdar kepada fa'il pula situ. Hak kita takdir saat ni. Situ idafah masdar kepada fa'il. Sebab apa? Al-mar'ata tu jelas dah jadi maf'ul dia. Tu kalau kita nak tengok dari segitulah, takut-takut keliru kan. Takut keliru kata orang lelaki tu kena bunuh dengan sebab sebaliknya lah kalau kita nak faham, orang perempuan kena bunuh dengan sebab membunuh lelaki. Tidak mana lagu tu sini. Tak boleh pergi hal tu. Kalau orang faham nahwu, dia tak akan kata lagu tu. Sebab apa? Takut qatlir rajul bil mar'ah. Takut-takut orang kata Imam Bukhari ni kata orang perempuan kena bunuh dengan sebab bunuh orang lelaki. Tak boleh jadi. Kena faham lah tu gap dia tu, idafah gap dia tu. Ni mana lelaki tu kena bunuh dengan sebab bunuh perempuan. Kalau kita pakai dengan makna yang pertama tadi, serupa dengan mazhab Syafi'i lah. Tidak lagu tu. Tak boleh pergi hak tu. Sebab itulah dalam hasyiah kalau kita perhati, teranglah qatlir rajul ay hadza babun fi bayani wujubi qatlir rajul bi muqabalati qatlihi al mar'ata. Baru tu kan. Tu kan supaya kita takdir saat ni lah lagu tu lah. Dalilnya hak mana? Hak tu juga. Imam Bukhari ni dia mari hadis tu lah. Tak ada ke hadis lain? Tidak menepati syarat dia. Dan dia kira padan dah ni. Padan ni. Ni padan dah. Kena bunuh. Sebab apa Nabi SAW bunuh orang Yahudi ni? Bijariyatin, dengan sebab. Bijariyatin, dengan sebab dia membunuh jariyatin, gadis. Di sini jariyah kita pakai dengan makna gadis, bukan dengan makna hamba. Kalau hamba tidak sesuai pula. Hamba tu dia tidak setara pula dengan orang merdeka. Yahudi tadi tu tidak nyata mana-mana riwayat yang dia tu hamba. Nak kata sama tarah tu. Adalah satu dia ni lelaki. Satu lagi kalau kita andaikan dia di merdeka dan jariyah tu kita pakai dengan makna hamba, macam mana? Bunuh juga. Macam mana bunuh juga? Ini kalau kita nak terima juga lagu tu. Maknanya lebih kuat Imam Abu Hanifah lah, Imam Bukhari pegang lah. Sebab apa? Kalau bunuh hamba perempuan pun kena bunuh balik, apatah lagi kalau orang merdeka. Kalau kita pakai gitu. Tapi tidak, ni jariyatin dengan makna gadis. Dengan makna gadis, bukan dengan makna hamba perempuan, tidak. Kalau kita kata dengan makna hamba perempuan, lebih-lebih lagi. Kalau perempuan merdeka kena bunuh balik kerana membunuhnya. Setara hamba perempuan ni pun kena bunuh. Kalau orang merdeka, perempuan merdeka, lebih-lebih lagi lah. Gitu. Ala awdahil laha, kerana barang-barang kemas laha, kepunyaannya. Yang ada pada dia. Bahaya lah tu, barang kemas tu pakat. Bila-bila masa pun sampai dulu lagi tengok. Siapa berlaku gini, siapa bunuh. Zaman sekarang sampai bila-bila pun gitu. Sebab itulah dalam syariat ni dia suruh pakai tudung. Tapi sebenarnya manusia ni lah syaitan lah. Campur dengan syaitan, dengan nafsu, dia jadi tidak menarik pula lah kalau tidak tunjuk tu. Jadi apa maknanya kalau kita kata pakai tali tekuk, lepas tu pakai tudung, dia nak nampak? Ataupun kalau kita kata nak pakai tali tekuk tu luar tudung, pelik lah jadi. Takkan lah tu. Tak pernah sabar lah. Jadi orang senang-senang dah tak nampak, tak payah pakai lah. Dia jadi gitu. Molek lah.
Babul qisas bainar rijali wan nisa fil jirahat. Ini bab qisas di antara lelaki dan perempuan dalam kes-kes yang kurang daripada kes pembunuhan, jirahat itu. Di sini Imam Bukhari nak cerita sebab ada juga setengah-setengah ulama tu dia berpendapat mana kalau orang perempuan dia lain, hukum dia tu ringan. Kalau orang lelaki melakukan jenayah terhadap perempuan, dia tidak samalah seperti mana lelaki melakukan jenayah terhadap lelaki juga. Imam Bukhari nak tolak tu. Soalannya bagi dia tak betul. Serupa lelaki dengan perempuan. Perempuan akan melakukan jenayah terhadap lelaki, lelaki melakukan jenayah terhadap perempuan, sama ada melibatkan mati atau tidak mati, luka-luka, patah gigi, pecah kepala misalnya, tumbuk darah kat telinga, ikutlah. Patah apa ni jari, ikutlah. Apa-apa pun kisah ada di antara lelaki dan perempuan, serupa. Wa qala dia dianggap sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Dia tentu faham hadis ni, tapi dah muka ramai, kata terutama semasa dia hidup. Nah, orang ni biasanya semasa hidup tu dia tidak berasa. Orang tu lebih. Bahkan Imam Bukhari tu sendiri semasa hidup dia, dekat-dekat dia nak mati, difitnah dia sampai dia lari daripada negeri dia. Dia tinggal negeri dia, dah mati tengah jalan. Itu keadaannya. Apabila dia nak mengemukakan sesuatu, dia kena kemah lah. Dia kena royak orang lain royak. Ini tempat orang. Dia cara nak kemah. Hak tadi hak dia buat kesimpulan sendiri. Qatlir rajul bil mar'ah, tajuk itu. Mana dalil ni? Hadis. Cukup dah kalau nak kira. Takut-takut orang kata mana-mana dia. Orang lain ada kau kata lagu tu. Biar agak ada seorang. Kadang-kadang orang ni dia tak puas hati kalau nak pegang seorang tu. Imam Bukhari kata, qala ahlul ilmi yuqtalur rajul bil mar'ah. Ahlul ilmi berkata, lelaki dibunuh dengan sebab membunuh perempuan. Dan perkara ini ada disebutkan daripada Umar, ada diriwayatkan daripada Umar. Ada diriwayatkan daripada Umar. Tuqadul mar'atu min ar-rajul fi kulli 'amdin yablughu nafsahu fama dunaha min al-jirah. Seperti kita terjemah tadilah. Ada diriwayatkan daripada Umar. Tetapi apa ya Imam Bukhari dia sebut yuzkaru, yang ni dengan sirah tamrid. Sini. Tu kaedah Imam Bukhari juga tu. Bapa dia kata yuzkaru, disebut daripada Umar. Yang ni ada dinukilkan daripada Umar. Apa yang ni kata-kata dia? Perempuan tuqadul mar'atu minar rajul. Dia hukum perempuan kerana melakukan jenayah terhadap lelaki dalam kes yang melibatkan nyawa, meragut nyawa, ataupun kes-kes yang di bawah daripada pembunuhan. Kes-kes jenayah yang bawah daripada pembunuhan itu. Ada disebut. Dia sebut dengan sirah tamrid. Sirah tamrid ni kalau dalam Bukhari biasanya, tapi tidak mesti, tidak semua menunjukkan riwayat itu tidak berapa kemah. Tidak berapa kemah. Sebab itulah kalau orang kata adakah secara umumnya lah, secara umum, adakah dalam Bukhari ini hadis dhaif ataupun riwayat dhaif? Ada. Hak ni yang disebutkan secara tamrid, sirah tamrid. Sebab tu kalau kita tengok dalam Hasyiah nombor 11, wa yuzkaru wasalahu Sa'id bin Mansur min tariq an-Nakhai an Shuraih. Itu dia sebut dalam Sunan Sa'id bin Mansur daripada tariq an-Nakhai. Sebab Imam Bukhari ni dia tak ada dengan Sayyidina Umar. Macam mana dia nak kata Sayyidina Umar kata? Tak boleh. Ada disebut daripada Umar. Siapa dia sebut? Dia tak sebut lah. Sebab ini cara dia. Dia nak mengisyaratkan kepada riwayat ini tidak berapa kemah. Tapi adalah. Dalam Sa'id bin Mansur, Sunan Sa'id bin Mansur, dia kata qultu lam yasihha sama'un Nakhai min Shuraih. Tidak sahih sama' Nakhai, yakni Ibrahim an-Nakhai daripada Shuraih, yakni qadhi Shuraih. Falidzalika, sebab itulah Imam Bukhari zakar al-Bukhari athara Umar hadza bi sighati at-tamrid, dengan sirah tamrid. Betul. Maka dia tahu tu Nakhai tidak sabit sama' dia daripada Shuraih.
Sedangkan riwayat itu daripada dia lah, dalam Sunan Sa'id Mansur, daripada dia. Tapi nak kata tak boleh pakai langsung ke? Tak boleh terima langsung? Tak juga. Boleh jugalah. Nak sokongan-sokongan tu boleh lah. Wabihi qala Umar bin Abdul Aziz. Itulah pendapat Umar Abdul Aziz. Yang serupa dengan apa yang diriwayatkan daripada Umar itu, pendapat Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim, yani An-Nakhai, Abu Zinad, daripada sahabat-sahabat dia. Yani guru-guru dia. Lagu tu Ukhtur Rubai' telah mencederakan, melukakan seseorang. Nabi SAW kata al-qisas. Ini perkataan qisas ni bukan untuk bunuh balas saja. Yani orang yang bunuh orang lepas tu kena bunuh balik. Bukan berkait dengan bunuh balas itu saja qisasnya. Apa-apalah kes jenayah. Dia ni telah melukakan orang dengan apa-apa cara. Tidak semesti sampai mati. Kena qisas juga. Kena qisas juga. Nabi SAW kata al-qisas. Seperti mana yang sebut dalam Quran itulah, annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal anfusa bil anfusi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Kan dia sebut situ wal juruha qisas. Semua kes-kes yang melibatkan kecederaan orang ataupun luka mana-mana pihak, qisas, ada hukuman qisas. Lepas tu mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, semua disebut, gigi dengan gigi, ada qisas berlaku. Berdasarkan ayat itu, maka hak ni apa yang disebutkan oleh orang ni orang-orang yang disebut ni tidak pelik. Apa peliknya? Tidak pelik. Sebab apa Imam Bukhari tebal awak mari sangat ni, gomo awak mari sangat ni? Sebab ada yang mengatakan dalam kes-kes kalau hak kurang daripada ni, kurang daripada kes bunuh lah, mati, tidak sampai peringkat mati, qisas itu dengan arti kena buat supaya tu lah. Kalau dia patah gigi, hak tu patah gigi, nak patah lagu mana? Hak lagu tu tak ada, setengah-setengah ulama kata cuma kena bayar ganti rugi lah. Itulah yang maksud qisas ni, dalam bentuk ganti rugi. Imam Bukhari tak terima tu. Hak tu salah satu supaya dengan bunuh jugalah. Tidak dalam bentuk ganti rugi, dalam bentuk diat tu saja. Kalau dia nak bunuh, apa-apanya bunuhlah. Kalau dia tak boleh bunuh, bolehlah diat tu dengan cara bayar ganti rugi. Supaya juga dalam kes-kes lain. Apa kita buat beza? Sedangkan dalam ayat tu sebut secara berasingan tu, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, mata dengan mata ke apa tu, apa maknanya? Kalau kita nak abaikan hak tu, kita nak kata nilai, boleh jadi tu dia tidak puas hati. Kalau maksud nilai lagu tu, hak sepatutnya kena sebut nilai lah dalam Quran tu dulu lagi. Ni tidak. Itu tujuan dia. Lepas tu Imam Bukhari nak cerita ni, qisas ni tidak nantilah mana, tidak nanti benda besar, sesuatu yang menyakiti seseorang tu, dia tidak kena buat lagu tu, tiba-tiba orang buat ke dia. Lagu mana nak buat? Buat ke dia. Misalnya apa yang berlaku kepada Nabi SAW pada ketika dia sakit nak mati, dekat nak mati tu, dah sakit ni, sahabat-sahabat pun duduk kecek lah tepi-tepi dia tu. Belah mana kalau kita masuk ubat ladu dalam mulut Nabi SAW. Ubat ladut ni sejenis ubat zaman itulah, cara dia guna, dia bubuh dalam mulut. Tokor dia kepar gitu supaya orang gemuk tu bubuh. Letak celah. Celah kain ni dalam. Itu ubat ladut. Dia bubuh gitu. Ada ubat awal jenis seduk ke hidung kan? Titik ke hidung. Ni dah ubat jenis lagu tu. Pada masa itulah perubatan pada masa tu. Bicara-bicara kata molek kalau kita buat lagu ni. Nabi SAW kata dah, tapi kata pun tak apa butir lah. Tak apa butir. Dia kata la taludu ni, jangan bubuh duduk tu dalam mulut aku, kata dia. Tapi kami duduk kata boleh jadilah supaya orang sakit kan tak sedap ubat ni, muka ubat pahit kau gapo kak tak seh. Gitulah kira-kiranya. Bubuh juga. Jadi pakak pegang bubuh lah. Bila Nabi SAW lepas tu dia pensel. Pada dia sedar tu, dia kata jangan tinggal seorang apa, kata dia. Ada dalam rumah ni bubuh berlaku.
Sombak luduk tu dalam mulut dia tu. Sombak. Itu kisah lah tu. Inilah Imam Bukhari nak ayat ni. Apakah bayar ganti rugi ke apa? Tak ada. Lepas tu kena buat lagu mana? Supaya dia buat lah. Ada orang ni tak kena kan? Bubuh habis. Pakai Aisyah ke apa bini dia kena bubuh sumbak habis dalam mulut. Orang tak kena sumbak siapa dia? Pak saudara dia Abbas. Sebab apa tak kena sumbak? Dalam hadis disebut. Dalam setengah-setengah riwayat tak ada sebut. Sebab dia tak ada sekali masa bicara tu. Memang dia duduk gimari juga, gimari. Tapi pada masa tu dia tak ada. Jadi dia tidak terlibat lah. Hak mana terlibat kena berlaku. Hak mana ada dalam rumah ni kena berlaku. Lalu masing-masing sumbak hak ni sumbak dalam mulut ni, hak ni sumbak dalam ni. Jadi ke lagu tu pula lucu jugalah. Itu maksud kisah itu. Kisah tu lagu tu. Tidak nantilah mana kisah. Misalnya kalau kita kata anak kita lah, hak ni tak boleh kita buat lah di rumah anak kita. Dia cobek tu. Apa panggil mai? Cobek depan. Tu kisah lah tu. Kisah lah tu. Tidak nanti kisah seni mesti melibatkan pemerintah. Kena naik kes mahkamah dulu baru boleh kisah. Dah banyak peringkat nak ayatnya kisah seni banyak peringkat. Sebab itulah Imam Bukhari buat mari pula tajuk selepas ni. Ini bab orang yang menuntut mengambil haknya dengan sendiri. Dan dia menuntut balas tanpa merujuk ataupun mengangkat kes itu kepada sultan, kepada pemerintah. Boleh ke tidak? Bolehlah. Kita tengok benda-benda sana ni. Takkanlah anak kita sendiri yang cobek anak ni nak bawa kes itu ke mahkamah. Biar hakim putuskan kena kisah. Takkanlah gitu. Kita sendiri boleh. Tidak nanti pemerintah. Benda-benda berkait dengan pemerintah ni kalau benda-benda besar lah. Benda-benda besar. Benda-benda besar yang melibatkan luka-luka kalau lebih-lebih sangat itu. Kalau tidak bolehlah sendiri. Boleh kita bertindak sendiri. Lepas tu Imam Bukhari buat hadis ni, hadis Abu Hurairah, dia kata nahnul akhirun as-sabiqun, dan dengan isnadnya itu dia menyebutkan, Abu Hurairah menyebutkan. Ini apa ni? Abu Hurairah ni ada ketika kita jumpa hadis dia start dengan nahnul akhirun as-sabiqun. Lepas tu baru ayat hadis. Sebabnya Nabi SAW ketika cerita kepada dia hadis-hadis yang berkenaan tu, dia sebut gitu dulu. Nahnul akhirun as-sabiqun, barulah dia sebut lain. Begitulah juga Abu Hurairah bila kalau dia nak sebut hadis-hadis yang berkenaan dengan suatu perkara, tetapi hadis tu termasuk dalam hak Rasulullah sebut sekali kepada dia banyak dengan menyebutkan hak ni dulu. Dia akan sebut lagu ni. Lepas tu sebut sebahagian daripada hadis yang berkenaan. Dia nak ceritanya hak ni sekali dengan dia dengar hak lain-lain. Hak Nabi SAW mulakan cerita dia tu dengan mengatakan nahnul akhirun as-sabiqun. Padahal nahnul akhirun as-sabiqun itu tak ada kena-mengena dengan isi hadis lepas tu. Tapi saja Nabi SAW kata. Dan dia kata ni sebagai nak mengungkitkan, nak mengingatkan kita kepada kelebihan kita, keistimewaan kita berbanding umat yang lain. Iaitu walaupun kita didatang kemudian dalam dunia ni, mari kita umat terakhir, tetapi as-sabiqun akan mendahului orang-orang lain di akhirat nanti. Mana selesai kita baru orang lain. Cara tu kita masuk syurga dulu baru orang lain. Itu makna nahnul akhirun as-sabiqun. Walaupun kita kemudian, tapi kita lebih daripada orang lain. Itu kelebihan kita. Di antara kelebihannya apa dia? Agama tu sendirilah. Walaupun kemudian, tetapi hak ni hak lebih daripada hak lain-lain. Wa bi isnadi, dan dengan isnad tu juga, iaitu Nabi SAW bersabda, kalau seseorang mengintai ataupun menjenguk ke dalam rumah kamu dan kamu tidak benar, kamu tidak izinkan, kamu pekong dia, baling dia dengan batu, lalu buta mata dia, tak apa, tak salah. Sebab apa? Ini termasuk dalam kisah juga. Kita boleh bertindak begitu. Supaya juga kalau orang pergi ke lubang rumah tu misalnya, kita cocok dia dengan apa-apa tajam, buta mata saja. Kalau bawa naik mahkamah apa, tak ada apa. Saja. Mana tak boleh buat benda-benda gini. Sebab ini termasuk dalam kisah yang boleh dilakukan oleh seseorang. Ada kebenaran daripada Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah, apabila orang buat gitu, dia hola.
Dia hola benda yang tajam. Takut-takut orang kata Nabi tak pernah buat. Lagu tu kasar tu nampak. Ada, dia pernah buat juga. Dia tidak tinggal, tapi dia pernah buat gitu. Dalam riwayat yang satu lagi. Tetapi riwayat yang kedua ni mula-mulanya perawi itu dia tidak sebut mana orang yang mengambil daripada Nabi SAW. Lalu perawi di bawah dia tanyalah, siapa dia royak kepada kau gini? Cerita ni Nabi ni. Dia kata Anas bin Malik. Humaid At-Tawil itu anak murid Anas itu. Dia kata Anas bin Malik cerita kepada saya lagu ni. Tak apa kalau kita bertindak sendiri gitu. Tak apa. Ini termasuk dalam hak seseorang itu untuk bersendirian di rumah dia. Dia bebas, tak ada siapa dia boleh ganggu, boleh jenguk. Dan dalam Quran pun dia larang wala tajassasu, jangan kamu duduk mengintip-ngintip orang, jangan. Dalam hadis disebut dengan jelas lagi. Kalau orang buat juga, kita boleh buat lagu mana? Lagu ni tak apa, tidak berdosa dan tidak kena qisas, tidak kena bayar diat, bayar ganti rugilah apa-apa sebanyak mana. Kalau buta mata dia misalnya, tak ada kena apa-apa. Tak ada kena apa-apa. Ini adalah kebenaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam katalah, man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna irdihi fahuwa syahid, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan harta bendanya, dia mati syahid. Mana kalau dia lawan dengan tu, popok misalnya, kita kata dia lawan, tiba-tiba dia kena bunuh, mati syahid. Kerana nak mempertahankan harta bendanya. Sesiapa yang terbunuh kerana nak mempertahankan kehormatan dia lah, dia dalam rumah dia selok kain kau, dia gapo kau misalnya, kita kata tiba-tiba orang ceroboh hak tu. Katakanlah kalau dia nak pertahankan hak dia tadi, dia lawan, orang tu lawan, mati syahid. Mati syahid. Takkanlah kalau lah dia nak bunuh orang tu, salah pula. Orang tu mari nak menceroboh dia tu. Dalam hadis tadi nak ceroboh harta benda, nak ceroboh kehormatan, itu masuk ni lah, nak ngita tu. Itu orang panggil menceroboh kehormatan. Tidak berdosa, tak apa lagu tu. Dia boleh bertindak sendiri. Tidak kata tak boleh bertindak, tidak boleh bertindak, tak. Babun idza mata fi ziham atau qutila bihi. Ini bab kalau seseorang itu mati dalam kesesakan. Mati dalam kesesakan ataupun terbunuh dia kerana kesesakan. Itu lagu mana? Lagu mana nak buat? Ini kesesakan ni, mari hadis tadi juga. Hadis Huzaifah tu, ayah dia tu. Dalam kesesakan hak ni hak bahagian depan ni, pusing mari ni, bergeluk situ. Bergeluk situ sampai mati ayah dia. Itu termasuk dalam kesesakan lah. Ataupun terbunuh kerana kesesakan itu makna tidak disengajakan. Ya, tidak disengajakan. Jadi apakah kena hukum bunuh orang yang menyebabkan kematian saat ni? Atau dia kena bayar ganti rugi kah? Atau macam mana? Imam Bukhari nak ayat di sini tak. Walaupun setengah ulama mengatakan kena bayar ganti rugi. Ada ni dalam hasil luar ni, dia ada sebut kena bayar ganti rugi. Setengah kata siapa dia nak kena bayar ganti rugi? Baitul Mal lah, pihak kerajaan. Kalau lagu ni. Ada juga yang mengatakan tidak. Tetapi keluarga dia, keluarga yang berkaitan, yang menyebabkan mati mana-mana pihak. Tetapi Imam Bukhari tak setuju dengan hal tu. Dan ramai lagi ulama-ulama lain juga tidak setuju seperti Imam Bukhari. Dia kata kalau kita tengok hadis ni, Nabi SAW tak ada hukum ke hukum mati mana-mana orang, tak ada. Itu tak ada. Dalam kes ni terbunuh ayah Huzaifah, adakah Nabi bunuh siapa-siapa? Tak ada. Adakah Nabi SAW suruh mereka tu bayar diat sebanyak mana? Tak ada. Adakah Nabi SAW bagi kepada Huzaifah tu daripada duit negara? Tidak juga. Imam Bukhari nak cerita kalau mati dalam keadaan gitu, tak salah lah. Tak salah, tidak berdosa, tidak kena bayar mana-mana pihak, sebab ini berlaku dengan tidak sengaja, dengan tersalah lah, dia kira tersalah. Tak apa lagu tu. Dia mari hadis tu pula. Begitulah dalam Bukhari. Sebab itu Bukhari ni dia tidak serupa kitab lain, dia berulang hadis dia. Dia berulang banyak berulang. Tidak serupa Muslim, tidak serupa hak lain-lain kan, dia mari sekali-sekali ya. Bukhari tidak. Sebab apa? Dia maksud lain.
Maksudnya iaitu nak mengeluarkan hukum daripada hadis tu. Hadis yang sama boleh kita faham banyak hukum daripada dia. Itu tujuan dia. Dia nak ajar kita lah cara berijtihad, cara nak istinbat, nak simpulkan sesuatu maksud daripada hadis itu. Sampai berpuluh-puluh kali satu hadis itu dia mari setengah-setengahnya. Babun idza qatala nafsahu khata'an. Sekatulah wallahu